Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling menarik yang boleh saya sampaikan kepada Anda semua tentang himpunan Turun Anwar. Ini adalah himpunan yang tidak bermoral, tidak demokratik, umpama anjing menyelak bukit. Dr. Sahnur Basir. Pada 26 Julai 2025, Perikatan Nasional PN akan mencetuskan ketidakselesaan dan kegemparan awam melalui penganjuran Himpunan Turun Anwar. Kononnya atas nama membela rakyat, namun hakikatnya himpunan ini tidak lebih daripada retorik murahan golongan yang kehabisan modal politik. Himpunan paling bodoh, tidak bermoral dalam sejarah pasca PRU 15. Ia bukan sahaja tidak demokratik, malah menjadikan proses demokrasi sebagai alat pribadi untuk menggugat kestabilan negara yang sedang kembali pulih. Parlimen sebenarnya masih wujud, gunakanlah parlimen itu. Bagi tambahan kepada ulasan ini, Anwar Ibrahim tidak pernah menutup parlimen. Dia bukan seperti Perdana Menteri yang Anda sokong dulu itu, yang mana berani menutup parlimen, yang mana berani mendaruratkan parlimen, dan tidak berani menghadapi undi usul tidak percaya. Itulah Muhyiddin Yassin. Anwar Ibrahim dia buka parlimen, dia serahkan parlimen, dia buka parlimen untuk adakan undi tidak percaya terhadap beliau. Tapi sampai hari ini, hari kedua parlimen dibuka, tiada usul undi percaya. Kenapa? Mereka tahu mereka tidak cukup undi. Jadi nak buat himpunan Turun Anwar itu untuk apa? Anda tahukah itu seperti menyalak bukit yang tidak akan membawa apa-apa makna. Sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi dulu kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Penyelamat kepada kita semua yang mau kesehatan mutlak. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak bijaksana, kita mudah kena penyakit, susah untuk sembuh, dan silap-silap hari bulan, apa juga jenis penyakit, kita tidak akan sembuh dan merana. Tapi dengan adanya peningkatan daya imun badan kita sehingga 400%, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menaturalkan, dan menstabilkan melalui nomor telepon yang tertera itu. Pastikan Anda dapatkannya sekarang sebelum Anda kerugian masa. Ini adalah produk yang diluluskan oleh KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Baiklah saudara-saudara sekalian, parlimen masih wujud, gunakanlah. Apa yang lebih melucukan ialah kegagalan pimpinan Perikatan Nasional khususnya PAS dan Tan Sri Muhyiddin untuk menggunakan saluran sah seperti parlimen untuk menyatakan ketidakpuasan hati mereka. Bukankah mereka mempunyai ahli parlimen? Jika benar Anwar Ibrahim sudah hilang sokongan, kenapa tidak berani membawa usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat? Jawabannya mudah, mereka takut kalah. Jawabannya mereka takut kalah. Mereka tahu sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah kukuh di parlimen. Kerajaan perpaduan mempunyai majoriti lebih 2/3. Satu angka yang tidak mampu dicabar dengan mudah. Maka apabila jalan demokrasi terbuka luas, namun mereka memilih jalan demonstrasi jalanan, itu menunjukkan mereka bukan pejuang demokrasi tetapi penunggang demokrasi. Yang patut turun ialah Menteri Besar PAS yang gagal takbir negeri. Sebenarnya, jika benar-benar ikhlas mahu membawa suara rakyat dan menyelamatkan ekonomi, yang patut turun bukan Anwar Ibrahim, tapi 4 orang pemimpin negeri yang diterajui oleh PAS yang telah gagal mempamerkan prestasi baik sebagai pentadbir. Di Perlis,
turun sukri, negeri kecil ini terus terpelosok tanpa hala tuju ekonomi jelas, pembangunan terbantu dan belia berhijrah ke negeri lain untuk mencari peluang. Di Kelantan, turun Nasaruddin, negeri paling miskin di Malaysia dengan krisis air yang tiada kesudahan, gagal menarik pelabur dan infrastruktur paling ketinggalan dalam negara. Di Kedah, turun Sanusi, retorik politik melebihi kerja. Kedah kehilangan peluang pelaburan strategik, dasar negeri sering celaru dan hubungan dengan kerajaan pusat renggang kerana sikap angkuh dan kasar. Di Terengganu pula turun Samsuri. Terengganu tidak bergerak ke mana-mana. Pelaburan lesu dan pelancongan gagal dimaksimumkan walaupun memiliki kelebihan geografi dan sumber asli. Jika mahu berhimpun, berhimpunlah di Alor-Setar, Kota Bahru, Kangar dan Kuala Terengganu. Desak pemimpin negeri PAS yang nyata gagal memimpin dan membawa kemajuan kepada rakyat mereka sendiri. Anwar dan kerajaan perpaduan kukuh tiada isyarat kejatuhan. Ekonomi Malaysia sedang berada di landasan pemulihan yang menjanjikan. Rakyat semakin kukuh, ringgit semakin kukuh berbanding dolar. Kadar pelaburan asing meningkat dan Malaysia sekali lagi muncul sebagai antara destinasi utama pelaburan di ASEAN. Baru-baru ini Bank Dunia dan IMF menyatakan keyakinan terhadap dasar fiskal dan reformasi struktur yang dibawa kerajaan perpaduan. Maka dalam keadaan ini, apakah rasional untuk menukar kerajaan melalui tekanan jalanan? Tindakan himpunan seperti ini simbol kegelojohan bukan kebijaksanaan. Mereka tidak mampu bersabar menunggu PRU 16. Mereka tidak percaya kepada kuasa sebenar rakyat melalui pilihan raya. Mereka mahu rampas kuasa melalui cara paling populis dan paling primitif, menghasut emosi rakyat di jalanan. Ini adalah pengkhianatan terhadap sistem demokrasi berparlimen yang kita junjung sejak merdeka. Turun Anwar sama seperti politik bodoh lagi membodohkan. Himpunan ini menyerlahkan tahap intelektual politik pembangkang, khasnya PAS dan Bersatu. Mereka berteriak soal harga barang, inflasi dan kemiskinan, seolah-olah masalah itu wujud hanya selepas Anwar menjadi Perdana Menteri. Sedangkan merekalah yang menerajui negara sewaktu pandemik COVID-19, dan ketika itulah ekonomi mengucup paling teruk dalam sejarah Malaysia, negatif 5,6% pada tahun 2020. Pelabur lari dan ratusan ribu kehilangan pekerjaan. Siapa sebenarnya yang gagal? Siapa yang gagal sebenarnya? Jangan lupa penyataan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Habidi yang menyifatkan kerajaan PN di bawah Muhyiddin sebagai kerajaan gagal. Satu tempoh yang syarat dengan kelemahan pengurusan dan kehilangan keyakinan rakyat. Maka apabila Muhyiddin dan pemimpin PAS hari ini cuba menjadi wira rakyat melalui himpunan jalanan, ia tidak ubah seperti anjing menyelak bukit, menyalak kuat tetapi bukit tetap berdiri teguh. Himpunan tanpa hala tuju, tanpa nilai tambah. Apa hasil daripada himpunan ini? Tiada memorandum, tiada tuntutan konkret, tiada dialog, tiada pelan alternatif. Hanya laungan kosong dan seruan turunkan Perdana Menteri. Demokrasi bukan soal suka atau tidak suka kepada seseorang individu. Demokrasi adalah proses, ada sistem, ada undang-undang. Menolak sistem ini adalah menolak demokrasi itu sendiri. Adakah ini contoh politik Islam yang PAS banggakan? Atau ini politik gopoh dan tamak kuasa yang bersembunyi di sebalik serban dan jubah? PN perlu cermin diri. Sudah tiba masanya PN berhenti memperbodohkan rakyat dengan mainan emosi dan sentimen palsu. Jika yakin dengan kekuatan sendiri, bawa undi tidak percaya di parlimen. Jika mahu kuasa, tunggu PRU 16. Buktikan keupayaan melalui dasar dan hikmat, bukan dengan menghuru-harakan negara. Kerajaan perpaduan hak ini sedang memulihkan imej Malaysia di mata dunia. Kita sedang bangkit dari kelemahan yang ditinggalkan oleh PN. Maka,
Rakyat Malaysia yang waras harus menolak politik songsang yang ditaja oleh mereka yang gagal menerima hakikat bahwa era mereka telah tamat. Turun Anwar, rakyat hanya akan menurunkan golongan yang gagal berfikir, bukan pemimpin yang sedang berusaha membina semula negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.